Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Good evening untuk tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kami di Jom Channel secara live. Kami bersama dengan anda di YouTube Jom Channel ataupun di Jom Channel FB Live, atau mungkin ketika ini anda bersama kami dalam portal jomchannel.net untuk bersama kami dalam Bicara Mahkamah tanpa gundakan cara. Kami kembali bersama dengan anda setelah sekian lama kami tidak bersama dalam rancangan ini, dan hari ini kita masuk pada siri yang ke-75, dan Alhamdulillah seperti biasa kita akan bersama dengan panel kita, Tuan Hanif Katria. Assalamualaikum Tuan Hanif. Waalaikumsalam. Sihat Tuan Hanif, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hanif kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini secara langsung bersama dengan para penonton, dan saya yakin ramai di antara para penonton yang mempunyai persoalan yang bermain di minda mereka. Jangan disimpan persoalan itu. Para penonton boleh hantar komen ataupun sebarang pertanyaan kepada kami di sini. InsyaAllah pihak produser akan mengambil soalan yang terpilih, dan insyaAllah kami akan panel akan memberikan pencerahan kepada anda secara langsung pada malam ini. Jadi jangan rasa segan silu ataupun ragu-ragu, teruskan saja menaik soalan di ruangan komen di bawah itu. Seperti biasa pesanan kami daripada Jom Channel, kita orang Melayu, kita orang Timur, jaga budi bahasa, insyaAllah, kerana itulah harga diri kita. Baik, Tuan Hanif, malam ini kita ada dua tajuk yang cukup menarik untuk kita bincangkan bersama, iaitu petisyen rayuan SRC Najib Razak dan juga pelepasan Kunan. Saya rasa kedua-duanya mempunyai kelebihan tersendiri untuk kita bincangkan pada malam ini, dan pastinya juga ramai penonton yang ingin tahu lebih mendalam tentang apa itu petisyen rayuan SRC Najib Razak ini, kerana ada beberapa spekulasi ataupun ketidakpuasan hati dan sebagainya, rumus-rumus yang bermain di fikiran ataupun di mulut bicara para netizens, dan juga pelepasan Kunan baru-baru ini. Baik, seperti biasa, saya ulang kembali apa yang berlaku, iaitu pada 28 Julai lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan menjatuhkan sabitan bersalah terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak atas semua 7 pertuduhan yang membabitkan dana SRC berjumlah 42 juta ringgit, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Tetapi Datuk Seri Najib dibenarkan untuk membuat rayuan di Mahkamah Rayuan, dan petisyen rayuan yang dimaksudkan dalam tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini akan diperjelaskan oleh Tuan Hanif seketika nanti mengikut perundangan. Dan perlu diingat bahawa rayuan sebenar akan dibicarakan di Mahkamah Rayuan pada dalam tempoh 12 hari mulai 15 Februari 2021. Jadi kepada rakyat marhain, kepada anda termasuk saya yang tidak memahami perundangan, inilah masanya untuk kita sama-sama memahamkan diri kita tentang petisyen rayuan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak ini. Baik Tuan Hanif, kita pergi kepada tajuk kita yang pertama dahululah, memandangkan kita menggabungkan dua tajuk tentang petisyen rayuan SRC Najib Razak. Apa yang ingin Tuan Hanif kongsikan bersama dengan para penonton malam ini? Silakan. Yang pertamanya, saya rasa tajuk ni kita pilih kerana kita dah lama rindu dengan program Bicara Najib Razak yang kini dikenali sebagai Bicara Mahkamah. Last kali siri 74 sebenarnya daripada semakan saya pada 8 Oktober. Lebih pada 2 bulan yang lalu. Kita tidak bersiaran dalam Bicara Mahkamah. Kerana apa? Selepas pada itu, kalau kita ingat, banyak daripada segala kes mahkamah, termasuk bicara-bicara melibatkan Najib Razak dan kes-kes yang berjodol kleptokrasi, terpaksa ditangguhkan akibat daripada perintah-perintah PKP yang menyebabkan mahkamah antara lain terpaksa ditutup. Cuma di persekitaran hujung bulan 11 maka dimulakan proses untuk perbicaraan maya. Tapi kes-kes jenayah jarang dan tidak boleh dimulakan melainkan ada kaedah-kaedah tertentu maya dibuat. Jadi kerana 2 bulan tu tiada proses ataupun perkembangan, maka kita khususkan kepada topik antara politik dan undang-undang seperti yang kita telah lakukan beberapa minggu yang lalu. So pada hari ini tajuk pertama dipilih, iaitu berkaitan dengan petisyen rayuan Najib Razak dalam kes SRC. Secara khususnya kerana reaksi rakyat, lebih-lebih lagi di alam maya, para netizens. Yang telah pun bagi saya lah mungkin sesuai untuk saya katakan bahawa telah melatah dengan mendengar tajuk-tajuk berita yang mengatakan kononnya Najib Razak
mengatakan mahkamah tidak adil. Dan antara rakyat di luar mengatakan macam mana Najib boleh katakan mahkamah tak adil. Berapa bulan bicara, berapa hari bicara, berapa banyak muka surat pengujahan dan sebagainya. Dia seorang nak kata tak adil. Di sini yang saya percaya rakyat perlu diberi faham apa itu petition rayuan dan janganlah cepat melatah. Baik. Untuk tujuan tersebut Saudara Zawazi, petition rayuan ini satu dokumen penting. Baik. Apabila mana-mana pihak, bukan Najib Razak sahaja, dalam kes jenayah, sesiapa yang merayu, sama ada dari mahkamah rendah ke mahkamah tinggi atau mahkamah tinggi ke mahkamah rayuan dan mana-mana level lain, dia filekan notis rayuan dulu. Baik. Selepas notis rayuan difilekan, maka mahkamah yang mendengar bicara, seperti dalam kes Najib yang buat keputusan pada 28 Julai tadi itu, dia akan sediakan alasan penghakiman. Selepas alasan penghakiman ready, dah siap dan diberi sesalinan kepada kedua-dua pihak, pendakwa raya dan juga pihak yang didapati bersalah, maka dia wajib memfailkan petition rayuan dalam tempoh 10 hari daripada tarikh penerimaan. Apa itu petition rayuan? Petition rayuan adalah memberitahu kepada mahkamah rayuan yang akan mendengar kelak, inilah dia alasan-alasan yang kami mengatakan hakim salah. Now, untuk mana-mana perayu sekalipun, dia merayu kerana dia kena berpendapat bahawa hakim salah. Dalam menentukan keputusan itu. Kalau tidak, tak masuk akal dia merayu. Jadi untuk sesiapa sahaja, bukan Najib Razak, mengatakan mahkamah salah atau hakim salah atau hakim khilaf ataupun mahkamah tidak adil atas gesaan beliau tu, bukan suatu perkara yang pelik. Itulah perkara yang wujud dalam mana-mana petition rayuan. Saudara Zawazi, saya pun pernah memfailkan rayuan dalam kes jenayah. Dalam kes jenayah, petition rayuan pun saya pernah failkan. Dan saya perlu nyatakan, walaupun mungkin mahkamah dapati secara kukuh bahawa anak guam saya salah dalam isu ni, saya perlu menyatakan mahkamah telah terkhilaf atas dasar ni, telah tersalah atas dasar ni, dan oleh itu telah berlaku ketidakadilan. Itu cara untuk kita sampaikan alasan kita. Adakah itu bermaksud kita betul? Belum. Jadi itulah yang berlaku dalam isu petition rayuan. Sedikit untuk kita fahami lebih lanjut tentang Najib Razak ni. Keputusan seperti yang Saudara Zawazi telah nyatakan dengan jelas 28 Julai. Alasan penghakiman telah disediakan oleh siapa nama ni, Yang Arif Hakim Nazlan pada 18 September. Okey. Jadi pada hakikatnya sepatutnya petition rayuan Najib difailkan dalam tempoh 10 hari, yakni pada atau sebelum 28 September yang lalu. Tetapi jangan kita lupa, ada juga laporan yang mengatakan disebabkan alasan penghakiman itu terlampau panjang, 801 muka surat, dan rekod rayuan yang perlu dilihat untuk menyediakan petition rayuan berjumlah 112 jilid. Maka pada masa itu ada permohonan dibuat oleh Najib melalui peguam dia untuk memperolehi tempoh lanjutan bagi tujuan memfailkan petition rayuan untuk tempoh 30 hari. Dan selepas perintah diberikan pada 25 hari bulan 10, minta maaf, pada 25 hari bulan 9, maka mahkamah telah pun membenarkan rayuan difailkan ataupun petition rayuan itu difailkan pada atau sebelum 25 hari bulan Oktober. 30 hari lah. 30 hari. Dan petition rayuan dalam kes ini si Najib telah memfailkan pada 18 Oktober. Cuma laporan di media dikeluarkan minggu lepas, iaitu 2 Disember. Jadi kenapa laporan keluar kemudian itu wallahualam, mungkin pihak pemberita mendapat maklumat tu lebih lewat daripada biasanya. Jadi bila laporan keluar dan mengatakan Najib mengatakan mahkamah tidak adil, maka orang melatah. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, saya harap rakyat faham, bicara rayuan belum bermula. Bila Najib mengatakan mahkamah tak adil, Najib tak pergi mahkamah rayuan lagi. Baru dalam dokumen dia. Dalam dokumen awalan yang perlu difailkan, wajib difailkan supaya mahkamah rayuan dapat lihat. Dilaporkan petition rayuan Najib berjumlah 307 alasan setebal 42 muka surat. Adakah
kuantiti yang penting, percayalah dari segi undang-undang, kuantiti tak memainkan peranan. Kualiti yang memainkan peranan. Dan yakinlah Mahkamah Rayuan akan meneliti setiap satu daripada 307 alasan dan akan membuat keputusan yang adil dan saksama. Tapi janganlah kita sebagai rakyat biasa, tidak kira di mana kita berada. Sebab ini melibatkan isu keadilan. Dan mahkamah akan buat keputusan. Jangan kita mendahului mahkamah dan mengutuk ataupun menzalimi hak pihak perayu. Itu hak Najib untuk mengatakan mahkamah adil ke tak adil, khilaf tak khilaf, itu hak dia. Tak bermaksud bila dia cakap macam tu dia menghina mahkamah. Itu pun rakyat kena faham. Kalau perayu nak merayu dan kalau dia tak boleh mengatakan mahkamah silap, macam mana nak rayu? Jadi rakyat kena faham keseluruhan konsep prosiding jenayah daripada bicara sampai rayuan. Jadi jangan secara sembrono. Bukan saja mengatakan Najib tak ada hak mengatakan mahkamah tak adil, juga mengatakan Najib melakukan menghina mahkamah semata-mata sebab kenyataan dalam petisi rayuan. Itu dari segi perundangan tidak mempunyai nilai. Saya rasa bagi saya tajuk ini untuk topik petisi rayuan itu sahaja yang perlu kita sentuh. Bicara akan bermula pada 15 Februari tahun hadapan. Selama ditetapkan 12 hari di Mahkamah Rayuan. Kita tunggu dan lihat. Kebiasaannya kalau 12 hari sebagaimana yang Tuan Hanif katakan, pengalaman Tuan Hanif, adakah dia akan berlanjutan atau bagaimana? Kalau sekiranya lah, maksud saya keadaan kembali normal, bukan lagi PKP dan sebagainya. Kebiasaannya, Saudara Zawazi, rayuan di Mahkamah Rayuan 1 hari je. Kebiasaannya. Kes-kes rumit kalau macam alasan mana? sebanyak 307 alasan. Itulah, I'm coming to that. Kebiasaannya dia 1 hari. Dalam sejarah mana-mana peguam pun 95% daripada rayuan adalah ditetapkan pada hari itu, didengar mungkin separuh hari, mungkin sepenuh hari, mungkin 10 minit, mungkin sejam. Dan ada yang diberi keputusan pada hari yang sama, ada yang ditangguhkan. Tapi dalam kes yang panjang, yang mahkamah tahu bahawa perbicaraan di mahkamah tinggi, bukan saja jenayah, mungkin sivil pun kalau bermakan berhari-hari, maka kebiasaannya melihat, pasal itulah dia tengok petition dulu. Kalau petition tu tebal, ada alasan-alasan di bawah topik-topik yang banyak, maka ditetapkan rayuan untuk tempoh yang lama. Saya pernah kendalikan satu rayuan di Mahkamah Rayuan yang paling lama 5 hari, bukan 15 hari. 5 hari, iaitu kes pembunuhan Kenny Ong, Ahmad Najib Aris. Itu 5 hari berderet di Mahkamah Rayuan, dan di Mahkamah Persekutuan jadi 3 hari. Jadi perkara itu boleh berlaku dari kes ke kes. Dan sekiranya lah 15 hari tak cukup maka ia akan mungkin ditambah. Dan jika selesai rayuan itu secara automatik mahkamah akan berhentikan rayuan, walaupun selesai dalam 12 hari, maka 12 hari mahkamah mungkin akan tetapkan tarikh keputusan pada tarikh yang lain. Sebab kalau bicara depan mahkamah lebih pada 1 hari, semestinya dia nak kena baca balik, rujuk balik. Jadi besar kemungkinannya keputusan tidak akan diumumkan dalam kes sepanjang ini pada hari terakhir perbicaraan rayuan di Mahkamah Rayuan. Besar kemungkinan tidak. Baik. Terima kasih Tuan Hanif. Baik, saya rasa saya ambil soalan yang pertama dulu berkaitan dengan kes SRC daripada Muhammad Safwan Cik Lat dari Facebook. Salam Tuan Hanif, adakah kebarangkalian Datuk Seri Najib boleh terlepas dari tuduhan yang telah dituduh? Sila jelaskan kepada kami yang marhai ini. Satu soalan yang bagus dan satu soalan asas dalam sistem perundangan jenayah. Saudara Muhammad Safwan Cik Lat dan sesiapa yang lain yang mendengar dan melihat program ini, apabila kita ada sistem rayuan di dalam sistem keadilan negara, bermaksud memang ada peluang. Memang ada peluang. Maksudnya Mahkamah Rayuan bukan buat wayang untuk mendengar rayuan. Dia akan meneliti balik segala rekod yang dipersembahkan di Mahkamah Tinggi, sini 112 jilid, dia akan membaca dan meneliti alasan penghakiman mahkamah, yakni sini 801 muka surat, dia akan meneliti 307 alasan rayuan, dan dia akan membuat keputusan berbandukan kepada prinsip-prinsip perundangan secara amnya. Tidak boleh kita katakan bahawa kalau kalah di pusingan pertama, semestinya kalah di pusingan kedua. Tidak. Saya pernah beberapa kes, saya kalah pusingan pertama, saya menang pusingan kedua. Dan menang pusingan ketiga. Atau saya menang pusingan pertama, saya kalah pusingan kedua. Itulah dia sistem keadilan. Kita kena letak keyakinan kepada sistem kehakiman. Jadi peluang Najib ni sama macam tertuduh lain. Semua akan diberi peluang keadilan yang sama. Sekarang memang Najib bergelar pesalah.
Kalau mahkamah mendapati dia tak bersalah, maka dia menjadi orang yang bebas. Dan kemudiannya bila pendakwa raya merayu jika mereka kalah ke Mahkamah Persekutuan, maka proses yang sama. Jadi di tahap ini, menjawab soalan khusus Muhammad Safwan Cikgu, adakah kebarangkalian Datuk Seri Najib boleh terlepas? Ada. Tapi jika ditanya secara khusus kepada saya, daripada apa yang wujud dalam kes SRC, boleh atau tidak Najib dilepaskan, saya rasa saya tidak boleh mendahului mahkamah. Baik. Tidak molek dan tidak elok. Sebab apa? Sebab apa yang diberi maklum kepada kita adalah cuma daripada laporan-laporan media yang memetik sebahagian daripada keterangan dan memetik sebahagian daripada alasan. Saya telah membaca alasan penghakiman Yang Arif Nazlan sebanyak 801 muka surat. Tapi saya belum membaca sebab tidak diberikan alasan rayuan yang dibuat oleh Najib, 307 alasan tersebut. Jadi kita kena tengok bagaimanakah Najib mengattack ataupun cuba mempersoalkan kesemua 801 muka surat penghakiman tersebut. Jadi saya tidak elok untuk saya dari segi perundangan memberi pendapat dalam kes Najib. Baik. Saya yakin walau apa sekalipun keputusan ini akan berpandukan dan berpaksikan kepada sistem keadilan. Saya harap jawapan saya telah memadai untuk saudara Safwan memahami sistem perundangan. Baik, okey, itu dia jawapan dia untuk saudara Muhammad Safwan Ceklat. Semoga terjawab ya, Safwan. Terima kasih untuk soalan itu. Baik, sebelum kita menerima soalan seterusnya, saya rasa baik kita pergi kepada topik kita yang kedua malam ini, Tuan Hanif, itu tentang pelepasan Kunan ya. Di mana media sebelum ini banyak mengeluarkan cerita-cerita tentang pelepasan Kunan tanpa dibebaskan dan sebagainya. Di mana Tengku Adnan Tunku Mansor yang bekas Menteri Wilayah Persekutuan yang dituduh menerima RM1 juta daripada ahli perniagaan selepas dimaklumkan pihak pendakwaan mempunyai pengembangan baharu berhubung kes tersebut, di mana Hakim Muhammad Nazlan juga telah membuat keputusan untuk selepas membenarkan permohonan pihak pendakwaan yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya Juliet Ibrahim yang memberitahu pihaknya tidak mahu meneruskan kes pada peringkat ini menurut Seksyen 254/1 Kanun Tata Cara Jenayah. Baik, sebagai rakyat marhain, maka ramailah memberikan persepsi-persepsi tertentu, pandangan-pandangan peribadi, apatah lagi ahli-ahli politik ya, pastinya panas di media sosial, apatah lagi netizens. Ada mereka yang lebih maklum, ada mereka yang memang kurang faham tentang sistem perundangan dan akhirnya pelbagai spekulasi timbul. Apa yang ingin Tuan Hanif katakan tentang pelepasan Kunan ini? Ya, sebelum kita pergi kepada isu pelepasan ni, saya rasa yang pertama sekali para penonton perlu ingat dan faham adalah kes Kunan ni sebenarnya bukan satu. Kunan menghadapi dua pertuduhan berbeza di mahkamah. Satu adalah yang melibatkan pelepasan pada 7 hari bulan yang lalu. Dan satu lagi adalah masih dalam perbicaraan. In fact, menunggu keputusan. Perbezaannya adalah dalam kes yang masih menunggu keputusan, di mana dia dituduh mengambil rasuah sebanyak RM2 juta melibatkan sebuah syarikat yang dinamakan Aset Kaya Mas. Bicara telah berjalan, pembelaan telah dipanggil dan Kunan serta saksi-saksi telah memberi keterangan. Keputusan ditetapkan pada 21 Disember. Dan apa yang berlaku pada 7 hari bulan yang lalu tidak ada kena-mengena dengan kes itu. Itu rakyat kena faham. Ramai yang tidak faham dan ingatkan Kunan telah dilepaskan daripada apa yang dituduh. Kunan cuma dilepaskan daripada satu pertuduhan. Pertuduhan yang dilepaskan ni adalah melibatkan satu lagi pertuduhan berbeza dengan syarikat lain yang dikemudi oleh seorang yang dinamakan Tan, melibatkan RM1 juta. Iaitu kononnya penerimaan RM1 juta. Tadi RM2 juta. Yang ini RM1 juta. Now, di situ pun apa yang perlu difahami oleh rakyat secara lanjut adalah kes yang dilepaskan ni sebenarnya telah dipermulakan bicara pada tahun sudah, iaitu mulai pada 20 hari bulan September 2019. Dan apa yang berlaku pada masa itu adalah sebelum atau pada masa kes Kunan yang ini bermula bicara, orang yang dikatakan telah pun memberi rasuah telah mengaku dalam pertuduhan terhadap beliau di mahkamah yang lain di hadapan Hakim Nazlan, tapi dalam mahkamah yang berbeza, dan beliau telah dijatuhkan hukuman membayar denda 1.5 juta pada masa itu. Jadi apabila hakim dia sama, Hakim Nazlan yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang memberi rasuah, maka Kunan telah membuat permohonan di hadapan Hakim Nazlan selepas dua orang memberi keterangan, dua orang saksi telah memberi keterangan. Dia buat permohonan supaya Hakim Nazlan menarik diri pada masa itu.
Atas alasan sebab awak jugalah hakim yang telah menerima pengakuan Tan, menjatuhkan hukuman Tan, maka kita tak yakin minda awak akan bebas untuk mendengar pembelaan kita nanti. Itu alasan ringkas dia. Pada masa di Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan tersebut. Pada bulan 9 2019. Kunan merayu ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan telah membenarkan rayuan Kunan. Hari ini pada 12 Februari 2020 dan telah memerintahkan kes Kunan itu didengar oleh hakim lain. Pada masa itu pihak pendakwa raya tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Rayuan dan pihak pendakwa raya telah merayu ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan pada 17 Julai baru-baru ini telah membenarkan rayuan rayuan pendakwa raya. Maksudnya Hakim Nazlan telah menolak permohonan untuk membatalkan diri dia. Mahkamah Rayuan telah telah pun mengarahkan Nazlan berhenti daripada kes itu. Mahkamah Persekutuan meletakkan balik Nazlan. Nampak tak? Mahkamah Tinggi buat keputusan X ataupun A, Mahkamah Rayuan Z dan Mahkamah Persekutuan balik kepada A. Itu contoh terbaik untuk menjawab soalan tadi. Di mana Najib mungkin disalah Mahkamah Tinggi, tapi dia berhak kalau dapat yakinkan Mahkamah Rayuan kelak untuk mendapat keputusan berbeza. Tertakluk kepada keputusan mahkamah berpandukan kepada material. Jadi dalam kes, balik kepada isu Kunan ni. Dalam kes yang telah dilepaskan baru-baru ni, sepatutnya kes di atas arahan Mahkamah Persekutuan itu patut bermula balik. Di hadapan Hakim Nazlan. Di mana pada masa itu sudah ada 2 orang saksi telah memberi keterangan. Saksi pendakwa baru lagi mula, tapi sudah mula. Dan apabila pihak pendakwa raya pada 7 Disember, tarikh yang ditetapkan untuk sambung bicara, telah membuat permohonan, saya percaya dilaporkan oleh media bahawa Puan Timbalan Pendakwa Raya yang mewakili Peguam Negara telah memaklumkan bahawa arahan beliau daripada pejabat Peguam Negara adalah untuk menarik balik pertuduhan dan memohon satu pelepasan tanpa pembebasan. Ini pun rakyat kena faham isu kedua. Iaitu bila pelepasan tanpa pembebasan, maksud dia kes ini boleh dituduh balik pada bila-bila masa pihak pendakwa raya bersedia. Tak mengambil kira sama ada pihak pembelaan bersedia atau tidak. Kalau pihak pendakwa raya telah selesai apa yang alasan mereka tarik balik dan ingin tuduh balik, mereka boleh. Dia tidak menghalang daripada perbicaraan bermula. Kemudian nanti jika itu keputusannya. Kalau pembebasan, maka pada bila-bila masa sampai hari kiamat sekalipun, melainkan di padang mahsyar itu cerita lain, di dunia tidak boleh. Kalau dibebaskan, maka tidak boleh Kunan dituduh balik atas seperti fakta yang sama. Musa Aman sebelum ni. Seperti pihak Riza Aziz dan Musa Aman. Baik, dilepaskan dan dibebaskan. Okey, baik. Jadi balik kepada kes ini. Jadi yang kedua orang kena faham, bukan maksudnya Kunan tidak boleh dipanggil balik jika pihak pendakwa raya sedia. Itu pun rakyat salah faham. Saya nampak banyak komen, banyak tulisan yang mengatakan Kunan dibebaskan, Kunan lepas, khianat pada negara, perasuah lepas dan pemberi rasuah dituduh dapati bersalah. Jadi di sinilah yang rakyat kena faham apa sebenarnya kesan setiap keputusan itu dari segi perundangan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, rakyat juga silap faham bahawa yang patut disalahkan, jika kita boleh gunakan perkataan salahkan, adalah mahkamah. Sedangkan mahkamah tidak membuat keputusan kebersalahan atau tidak. Kerana apa? Sebab di bawah perlembagaan, Saudara Zawazi, cuma Peguam Negara boleh buat keputusan nak teruskan atau tidak, nak berhenti atau tidak dan sebagainya. Kalau Peguam Negara pada bila-bila masa, pada hari keputusan sekalipun, Peguam Negara kata, Ya Arif, minta maaf, arahan saya adalah untuk tarik balik, maka mahkamah kena bagi dia tarik balik. Tapi perintah dia, adakah pelepasan atau pembebasan? Itu saja yang mahkamah boleh bagi. Tapi mahkamah tidak dalam memberi pelepasan atau pembebasan di atas permintaan pendakwa raya, tidak bermaksud mahkamah membuat keputusan dan menilai bukti lagi. Jadi jangan mengatakan mahkamah bebaskan. Itu salah. Di sini saya perlu menegur pihak pemberita, pihak-pihak media, kerana ada tajuk media walaupun betul tapi tidak tepat yang berbunyi Kunan dilepaskan dan dilepaskan oleh mahkamah.
Memang betul tapi tak tepat sebab ia memberi andaian kepada orang biasa yang tidak tahu undang-undang seolah-olah mahkamah pandai-pandai lepaskan. Sepatutnya tajuk secara ringkas adalah Peguam Negara gugurkan pertuduhan terhadap Kunan. Itu tajuk yang betul dan tepat. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, di sinilah saya perlu tekankan di mana sedikit sebanyak rakyat di luar sama ada yang menyusuri alam maya ataupun yang membaca media cetak tidak boleh disalahkan atas persepsi negatif. Macam manakah Kunan tiba-tiba boleh dilepaskan? Yang pertama, macam manakah boleh pihak Peguam Negara menggugurkan pertuduhan? Di sinilah seperti yang selalu kita tekankan, masa kes Riza Aziz, masa kes Musa Ahmad, kita selalu tekankan apabila Peguam Negara ingin nak gugurkan mana-mana pertuduhan, dia berkewajipan memberi satu penjelasan yang lengkap kepada rakyat. Pada rakyat, lengkap dan padat. Sampai tidak boleh ada ketidakjelasan. Jadi kita lihat balik apakah dia kenyataan yang diberi dengan penuh hormat oleh Puan Timbalan Pendakwa Raya Julia Ibrahim. Dia mengatakan bahawa arahan beliau daripada Peguam Negara, nombor satu. Nombor dua, dalam bacaan Malaysia Kini yang saya ingat, yang saya baca, dilaporkan juga beliau memaklumkan kepada mahkamah bahawa terdapat sedikit perkembangan terbaru berkaitan seorang saksi dalam kes Kunan yang ada aduan dibuat kepada SPRM, yakni berkenaan saksi tersebut, dan memerlukan siasatan lanjut. Oleh itu, sementara siasatan diselesaikan, maka minta gugurkan supaya tidak membuang masa mahkamah. Selepas siasatan selesai, maka jika kita datang balik, kita akan tuduh balik. Now, bagi saya ini kenyataan yang tidak begitu lengkap. Dengan penuh hormat saya menyatakan kepada pejabat Peguam Negara, sepatutnya Peguam Negara kemudian daripada itu mengeluarkan satu kenyataan lebih lengkap. Sebab Timbalan Pendakwa Raya, dia bukan bercakap dengan pihak pemberita, dia menyampaikan alasan dia kepada hakim. Pemberita mendengar dan mencatat, dan dia cuma boleh maklumkan kepada hakim dari segi perundangan apa yang perlu dimaklumkan, tidak lebih daripada itu, dan semestinya tidak boleh kurang daripada itu. Dan di sini apakah dia ketidakjelasan? Sebelum saya pergi kepada ketidakjelasan, jangan kita lupa, disebabkan ketidakjelasan tersebut, disebabkan respon-respon daripada rakyat yang menyoal dan mengutuk keputusan tersebut, kesian pihak SPRM terpaksa keluarkan kenyataan. Padahal perkara ini tidak melibatkan SPRM ataupun polis lagi. Apabila Peguam Negara membuat keputusan untuk menuduh Kunan pada tahun 2019 di atas pertuduhan TAN ini, dan apabila mereka yang membuat keputusan untuk menggugurkan, itu adalah urusan dan tanggungjawab Peguam Negara menjelaskan. Tidak perlu tuding jari kepada SPRM. Tidak perlu kita soal pula pihak polis atau SPRM. That's not right. Tapi dengan penuh hormat, SPRM untuk mengelakkan tohmahan kepada mereka telah keluarkan kenyataan bahawa berpandukan apa yang dimaklumkan oleh pejabat Peguam Negara kepada mahkamah, maka segala apa aduan yang dibuat terhadap saksi itu akan disiasat oleh SPRM. Itu suatu laporan atau kenyataan yang noble, yang bermaruah, yang budiman yang dibawa oleh SPRM. Tapi mereka tidak perlu diletakkan dalam keadaan tersebut. Sepatutnya pejabat Peguam Negara. Sepatutnya pejabat Peguam Negara. Now, coming to apakah ketidakjelasan, Saudara Zabazi? Ketidakjelasannya adalah begini. Pertama, apakah dia kedudukan saksi yang mempunyai aduan tersebut? Apakah kaitan dia dengan elemen pertuduhan rasuah terhadap Kunan? Maksudnya, adakah dia satu-satunya saksi? Kalau dia tak boleh menegakkan keterangan dia ataupun tidak diterima sebagai orang yang boleh dipercayai, maka akan gugur ke semua pertuduhan kes itu terhadap Kunan. Itu persoalannya. Jangan kita lupa, orang yang dituduh atau dikatakan memberi rasuah telah mengaku dan telah dihukum. Bukankah dia saksi paling penting dari segi konsep jenayah biasa? Apabila orang yang memberi rasuah telah mengaku salah, maka dia akan dipanggil sebagai saksi
untuk mengesahkan rentetan peristiwa permintaan, terutamanya pemberian rasuah tersebut kepada orang yang dituduh. Bagi saya, secara objektifnya sebagai seorang pengamal undang-undang yang juga membuat kes-kes jenayah, saksi yang paling penting dalam kes rasuah ini adalah pemberi. Sesiapa saksi lain, dia menjadi saksi secondary, saksi kedua dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, katalah saksi pemberi ini tiba-tiba sakit, uzur, atau mati sebelum memberi keterangan dan tidak boleh dipanggil. Maka adakah dia saksi-saksi lain, keterangan lain yang boleh menyokong perkara ini? Pasti ada. Sekiranya tidak, you tidak boleh nak bawa kes berpandukan kepada seorang saksi. Jadi selain daripada saksi bebas yang siapa kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa yang dimaksudkan dibuat aduan. Tidakkah ada saksi-saksi lain yang boleh membuktikan perkara tersebut? Kenyataan itu perlu dikeluarkan oleh Peguam Negara. Kami perlu menyatakan dengan jelas bahawa aduan yang dibuat terhadap saksi ini adalah antara kategori saksi utama. Tanpa keterangannya ataupun keterangannya diragui di atas tidak boleh percaya oleh mahkamah kelak, jika itu berlaku, maka satu elemen penting dalam pembuktian kes pertuduhan terhadap Kunan akan lumpuh. Dia kena bagi tahu. Dia tak boleh cuma bagi tahu ada perkembangan terhadap satu saksi. Itu yang saya maksudkan tidak lengkap. Dan bila tidak lengkap, maka wujud persepsi. Kerana apa persepsi? Sebab orang lihat, kononnya dalam pandangan orang biasa, sejak 1 hari bulan Mac, kita sudah ada isu Musa Aman. Sebelum itu kita sudah ada Riza Aziz. Jadi bagi pandangan mereka, adakah, dan di sini saya perlu berlaku objektif, pandangan mereka, adakah kerana kerajaan berubah, maka ada kaitan dengan pelepasan-pelepasan ini? Sedangkan kita sentiasa berbincang bahawa mana-mana kerajaan sekalipun, sama adanya Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ataupun mana-mana kerajaan lain masa depan, tidak boleh mengganggu gugat sistem keadilan negara. Itu kita berpegang. Tapi persepsi rakyat adalah disebabkan consistently sekarang ni ada pelepasan dalam kes-kes melibatkan pemimpin politik yang dituduh pra 1 hari bulan Mac 2020. Maka persoalan itu muncul. Dan bila kenyataan daripada pejabat Peguam Negara tidak lengkap, tidak padat, maka persepsi itu memuncak. Bila persepsi itu muncak, maka tohmahan dikeluarkan bahawa pejabat Peguam Negara membenarkan pihak politik mencampuri urusan keadilan. Jadi Peguam Negara, dengan hormat saya mengatakan, tolonglah. Berapa kali kita dah nyatakan, tolonglah ambil tanggungjawab untuk memberi satu penjelasan yang lengkap. Mungkin anda mempunyai sebab kukuh. Peguam-peguam lain seperti saya tidak mempunyai fail siasatan di hadapan kami. Kami cuma memberi komen dari pengalaman kami dan pembelajaran kami. Tapi apakah dia khusus di dalam fail pendakwa raya yang menyebabkan di pohon pengguguran pertuduhan, perlu dijelaskan supaya tidak ada tuhmahan. Kalau tidak kesan dia cukup luas dan cukup teruk untuk sistem keadilan. Apabila rakyat tidak yakin dengan pembebasan atau kebebasan mahkamah dan pejabat Peguam Negara, maka di manakah hormat rakyat kepada sistem keadilan? Dan bagi kami sebagai pengamal undang-undang, mahkamah adalah rumah kami. Kami yakin 99% kes dikeputuskan dari segi duniawi ini berpandukan kepada keterangan dan fakta, bukan melibatkan campur tangan daripada pihak-pihak yang tidak ada hak. Tapi sekarang ini saya duduk di sini pada hari ini, saudara Zabazi, saya tidak boleh katakan kepada rakyat untuk meyakinkan bahawa persepsi anda salah. Sebab apa? Sebab pejabat Peguam Negara gagal memberi suatu penjelasan yang lengkap. Janganlah jatuhkan moral pegawai-pegawai anda di pejabat Peguam Negara yang berjumlah lebih 1,000 orang. Mereka setiap hari membuat kerja. Overtime pula. Saya tahu pukul 2, pukul 3 pagi dia kena baca fail untuk sediakan bicara. Jadi bila Peguam Negara tak mengeluarkan kenyataan lengkap, bagi saya dia mengkhianati moral pegawai-pegawai dia. Sampaikan rakyat akan menyoal setiap kes di mahkamah.
Kita dah cakap benda ni banyak kali semasa kes Riza Aziz, di mana kenyataannya tidak lengkap, semasa kes Musa Aman, apakah masalah kenyataannya, kita dah bincang. Untuk para penonton, sila lihat balik siri-siri terdahulu. Ada perbincangan khusus dalam kes-kes yang seperti ini pada masa itu. Tapi bila benda ni bermuncak, bila benda ni memuncak sampai tahap 7 hari bulan berlaku lagi, maka kita perlu tekankan. Jadi saya serahkan kepada pihak budi bicara dan kebijaksanaan peguam negara untuk faham, berlaku adil kepada dirinya dan kepada pejabatnya supaya rakyat tidak hilang keyakinan dengan sistem keadilan negara. Baik, bercakap tentang hilang keyakinan ataupun hilang hormat rakyat kepada sistem perundangan negara. Tuan Hanif, kalau kita lihat dalam, saya melihat secara mungkin mata kasar saja sebagai orang biasa, pemberi rasuah sudah pun dijatuhkan hukuman. Bagaimana mungkin penerima rasuah boleh, maksudnya mereka yang dituduh sebagai penerima rasuah itu masih dilepaskan, maksud saya begitulah. Adakah sebelum ini contoh-contoh kes yang berprofil tinggi seperti ini berlaku seperti ini, Tuan Hanif? Baik, soalan anda cukup baik. Sebenarnya saya rasa Saudara Zafazi memang patut lepas ni awak buat law lah. Dan awak tak payah buat 3 tahun, 3 bulan dia bagi degree. Tahu pasal apa? Sebab soalan tepat. Memang Tan telah dituduh didapati bersalah. Kan? Bagaimana pula mereka melepaskan? 2 perkara yang berbeza. Kerana apa? Dalam kes Tan, dia dituduh. Tapi dia memilih, Tan memilih untuk mengaku bersalah. Jadi walau apa sekalipun, pincang atau tidak keterangan, lengkap atau tidak keterangan, saksi yang sama yang sekarang ada aduan, kalau dibicarakan dipanggil atau tidak, menjadi tidak relevan dalam pilihan Tan. Tan memilih, saya tak mau dengar lah. Saya mengaku saya bagi. Itu pilihan dia. Dia mengaku dia bagi. Saya mengaku saya bagi awak 500 untuk rasuah. Tapi awak boleh kata, saya ambil itu sebagai bayaran hutang. Nampak tak? Jadi Kunan mempunyai hak untuk menampilkan pembelaan. Ya, dia bagi. Ya, saya ambil. Tapi dia kata sebagai rasuah. Bukan. Itu kena tunggu bicara dia lah. Jadi secara logiknya, saya telah tunjukkan dalam mana-mana kes rasuah, pemberi boleh mengaku, tapi itu tidak bermakna penerima wajib didapati bersalah. Di situ kalau kita anggapan macam tu, maksudnya kita sebagai rakyat biasa, kita melompat, kita menganggap kalau bagi mesti kena terima. Ada orang boleh trap saya, atau boleh trap Cik Zawazi. Dia bagi kepada awak, dia kata ini kawan kita ni nak kahwin, tolong sampaikan sumbangan. Tapi saya boleh telefon pihak SPRM, ambush, masa bagi ambil, kemudian saya buat laporan, saya bagi rasuah untuk dapat slot dalam program bol bicara apakah sekalipun. Jadi awak kena trap. Saya pergi mahkamah, saya mengaku saya bagi rasuah. Tapi adakah itu rasuah? Bergantung kepada pembelaan awak. Jadi tak payah kita pergi kepada ada tak kes-kes profil tinggi sebelum ni. Mana-mana bentuk kes pun. Sama ada kes biasa, berprofil tinggi. Tidak ada peliknya dari segi perundangan dan kehakiman. Kalau yang pemberi didapati bersalah dan mengaku salah dalam kes ini, bukan mahkamah dapati secara berbicara, secara pilihan dia, maka semestinya yang dikatakan menerima perlu bersalah. Tidak. Baik, terima kasih Tuan Hanif, penjelasan yang cukup jelas. Baik. Producer, saya nak ambil soalan daripada Aiman Zulkifli dulu. Baik, soalan daripada Aiman Zulkifli dari YouTube. Assalamualaikum Tuan Hanif. Adakah Jolo boleh dikaitkan dengan kes SRC? Okey. Soalan kedua, kenapakah Kunan boleh dibebaskan tapi dilepaskan sedangkan yang memberi rasuah sudah didapati bersalah? Okey, itu soalan tadi sudah dibicarakan. Baik, soalan pertama mungkin? Soalan pertama sebenarnya terlampau saudara Aiman Zulkifli. Adakah Jolo boleh dikaitkan dengan kes SRC? Secara tak langsung, kes SRC ada kaitan dengan isu 1MDB. Dan isu 1MDB ada kaitan dengan Jolo. Tapi rentetan peristiwa SRC adalah secara khususnya melibatkan kepada Najib Razak. Di mana dalam kedudukan dia dalam syarikat SRC itu, dan Jolo tiada mempunyai kedudukan di dalam SRC secara khusus, secara rasmi. Jadi saya rasa soalan itu tidak perlulah kita nak jawab di tahap ini, saudara Aiman, sebab ini tidak relevan kepada apa yang telah dibicarakan. Jolo sendiri menghadapi pelbagai pertuduhan lain dan belum ditangkap. Dia telah menghilangkan diri dalam perkataan Hamid Bado sebagai seekor seladang
dan seekor beruang. Jadi selagi kita tak dapat tangkap dia, kita nak kaitkan dengan kes lain buat apa? Penting kes-kes yang melibatkan dia pun kita baru tuduh dia dan akan dibicarakan secara absentia, iaitu secara ketidakhadiran, melainkan kalau kita dapat tangkap dia. Itu pun banyak isu berbangkit. Baru-baru ni ada laporan daripada Al Jazeera yang memetik rakaman-rakaman suara telefon antara Jolo dan pihak berkuasa di sini, di mana menunjukkan kononnya pada suatu ketika tertentu dia berada di negara China, dan beliau pada satu ketika tertentu telah pun mengakui untuk membantu. Tapi kenapakah beliau masih boleh dikenal pasti dan dibawa pihak berkuasa sampai sekarang tidak dapat memberi satu keputusan ataupun satu jawapan atau penjelasan yang lengkap. That is another story kat situ, ya. Jadi di sini kita tunggu Jolo ditahan untuk menghadapi pertuduhan dia. Kaitan dengan SRC, kita dah dapati Najib Razak bersalah. Selagi dia tak dapat nak mengakaskan keputusan itu di Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan, maka SRC kita anggaplah dan terimalah telah diselesai dan telah dijatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. I think that's where we should stop. Soalan kedua ni, Kunan boleh dibebaskan tanpa sedangkan memberi rasuah. Kita dah jawab tadi. Soalan saudara Aiman Zulkifli telah ditanya oleh saudara Zawazi. Jadi salahkan dia kalau saya tak jawab. Baik, terima kasih saudara Aiman. Moga kita jawab soalan saudara Aiman. Terima kasih saudara Aiman. Baik, seterusnya daripada Mak Man dari Facebook. Assalamualaikum Tuan Hanif. Saya nak mengukakan dua soalan. Satu soalan, adakah pelepasan Kunan disebabkan pendakwa raya tidak ingin meneruskan pendakwaan? Yang kedua, sebagaimana diketahui orang yang memberi telah didapati bersalah kerana telah membayar denda RM1 juta, sedangkan Kunan telah dituduh menerima RM1 juta telah dilepaskan. Minta tuan beri penjelasan. Terima kasih. Itu pun sama juga soalan. Baik, soalan pertama. Kita ambil soalan kedua dulu. Seperti mana saudara Zawazi katakan, soalan kedua itu telah dijawab, ya, saudara Matman. Jadi jangan salah faham, bukan tak mau jawab. Saudara Zawazi telah tanya dan kita telah jawab. Yang pertama ni, adakah pelepasan Kunan disebabkan pendakwa raya tidak ingin untuk meneruskan pendakwaan? Ya, secara ringkas, secara am, itulah yang dinyatakan di mahkamah. Di mana mereka mengatakan mereka tidak ingin meneruskan pendakwaan pada masa ini. Jangan lupa ayat terakhir. Itu dia kenyataan. Kalau kita kata tak ingin meneruskan pendakwaan, ada orang boleh salah faham. Sampai bila-bila tak nak teruskan pendakwaan. Tidak. Menurut Puan Julia Ibrahim, dia mengatakan pada masa ini. Kerana apa? Sebab dia kata mereka perlu pihak SPRM membuat siasatan berkaitan beberapa aduan yang diterima terhadap salah seorang bakal saksi mereka. Itu pun sebenarnya kita tak tahu. Adakah aduan yang dibuat terhadap saksi ini adalah bakal saksi yang belum dipanggil ataupun salah seorang daripada dua yang telah dipanggil. Kita tak tahu. Ya? Jadi secara ringkas, betul saudara Makman, mereka mengatakan mereka tidak ingin meneruskan pada masa ini. Masa depan kita tunggu hasil siasatan daripada pihak berkuasa yang dimajukan kepada pejabat pendakwa raya kelak. Tapi itu cuma satu pertuduhan yang RM1 juta. Yang RM2 juta tiada kena mengena. Itu keputusannya 21 Disember. Baik, seterusnya saya nak ambil producer soalan pertama tadi dari Muhammad Zamirul. Okey, Assalamualaikum. Sekiranya pilihan raya diadakan sebelum rayuan selesai, adakah Datuk Seri Najib layak untuk bertanding dalam pilihan raya? Kalau pilihan raya diadakan sebelum rayuan selesai. Kalau pilihan raya diadakan bermaksud bahawa parlimen dibubarkan. Kalau parlimen dibubarkan, maka semua pemegang kerusi 220 orang sekarang ni akan gugur sebagai Dewan Rakyat. Dan bila gugur sebagai Dewan Rakyat, siapa yang nak bertanding dalam PRU, dia kena mematuhi syarat-syarat pertandingan PRU di bawah perkara 148 tak silap saya, Perlembagaan Persekutuan, yang mengatakan kalau ada sabetan dan hukuman, maka tidak boleh bertanding. Baik. Jadi dia tak boleh nak bertanding. Tapi berbeza, macam kita pernah sentuh perkara ini sebelum ni. Berbeza sekarang. Walaupun dia dapati bersalah dan dia masih Dewan Rakyat, dia boleh hadir parlimen dan belum lucut haknya, sebab itu dipelihara di dalam perkara yang sama dalam Perlembagaan Persekutuan. Ada peruntukan yang mengatakan apabila seseorang merayu, maka rayuan tersebut akan menyebabkan pelucutan jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat digantung sehingga rayuan itu selesai. Jadi oleh sebab itulah Najib masih lagi ahli parlimen. Oleh sebab itulah Najib masih pergi ke parlimen. Tapi dia pergi ke parlimen tu cerita lain. Saya perlu sentuh di sini. Sebab pada masa keputusan dan hukuman dibuat, kita telah sentuh juga perkara ni. Saudara Muhammad Zamirul boleh semak balik
siri yang sebelum ini, di mana kita telah soalkan apabila mahkamah membenarkan penangguhan pembayaran denda. Dalam pandangan rendah diri saya, mahkamah patut letakkan syarat. Sebab pada kebiasaannya, denda tidak akan digantung. Tapi kita faham, 210 juta banyak. Wajib ataupun harus digantung. Tak mungkin orang boleh petik daripada pokok nak bayar. Kan? Tapi bila nak gantung pembayaran denda, maka perlulah ada syarat tambahan. Macam kita bincang, sepatutnya dia tidak boleh keluar rumah contohnya. Atau kalau keluar pun antara pukul 9 hingga pukul 5 petang. Sebab rumah itu dianggap penjara. Okay. Benda ni pernah berlaku dalam satu kes bunuh di mana seorang tu terlampau tua, tidak boleh disimpan dalam Sungai Buloh sementara menanti bicara. Maka mahkamah benarkan dia duduk di rumah. Tapi dengan arahan tak boleh keluar rumah. Tak boleh hadir majlis perkahwinan ke, birthday party ke, majlis sosial lain, tak boleh. Kena duduk rumah sebab anggaplah rumah tu sebagai penjara. Tapi itu tidak diputuskan oleh mahkamah. Dan berlaku adil kepada mahkamah. Perkara itu tidak dibangkitkan oleh pihak pendakwa raya. Kita telah soal. Dan tidak ada rayuan atas isu itu oleh pihak pendakwa raya. Cuma Najib yang membuat rayuan. Jadi ini pun pejabat peguam negara kena jawab. Oleh kerana tidak ada halangan seperti itulah, Najib boleh pergi parlimen. Najib boleh pergi berkempen dan Najib boleh bagi ucapan belanjawan walaupun beliau didapati bersalah memecah amanah 442 juta, dia boleh bagi nasihat tentang belanjawan kepada negara. Itulah ketidakmunasabahan keadaan. Bukan kerana undang-undang ni tak lengkap. Undang-undang lengkap, tapi soalan tersebut patut ditanya kepada pejabat peguam negara. Kenapa tidak dibangkitkan? Balik kepada soalannya. Jadi kalau rayuan tak selesai, tapi pilihan raya diadakan dulu, Najib tidak boleh bertanding. Itu dari segi perlembagaan. Itu tidak bermakna sekarang ini pun Najib tidak boleh menjadi ahli parlimen. Itu dua perkara yang berbeza. Baik, terima kasih Saudara Zamiru untuk soalan itu. Baik, seterusnya soalan di bawah. Okey. Dari Fegorian Fellow, kenapa AG bertindak tidak meneruskan kes kunan tu? Tolong jelaskan, adakah alasan yang diberikan oleh AG itu betul? So AG bertindak khilaf atau sengaja dikhilafkan? Baik, di sini adalah beberapa soalan yang menjurus kepada jawapan berandaian. Baik. Saya minta maaf Saudara Fegorian Fellow. Untuk saya menjawab soalan tu, ianya akan mengandaikan. Sebagai pengamal undang-undang, saya tidak boleh memberi andaian yang belum dipastikan. Tapi secara ringkas, soalannya, kenapa AG bertindak tidak meneruskan kes kunan itu? Daripada penjelasan Timbalan Pendakwa Raya yang terbabit, dia mengatakan ada laporan yang dibuat tentang seseorang saksi yang akan dipanggil atau telah dipanggil yang perlu disiasat. Itu alasan yang diberi. Soalan kedua, tolong jelaskan adakah alasan yang diberikan oleh AG itu betul? Saya tidak mempunyai akses kepada kertas kesiasatan. Saya tidak mempunyai akses kepada aduan. Sesiapa peguam pun tidak akan mempunyai akses. Sebab itu di bawah OSA. Jadi untuk kita mengatakan adakah itu betul, kita tak tahu. Nak katakan adakah itu palsu, itu satu tohmahan. Yang ketiganya, so AG bertindak khilaf atau sengaja dikhilafkan? Tidak boleh menjawab soalan tersebut sebab berbentuk andaian. Tapi yang menjadi isu di sini, Saudara Fegorian Fellow, bukannya keputusan untuk menarik balik atau tidak meneruskan. Yang menjadi isu adalah penjelasan yang tidak lengkap. Sampai menimbulkan soalan-soalan berbentuk andaian ini. Yang mana Saudara Fegorian Fellow tidak boleh dipersalahkan. Kerana apa? Kerana penjelasan peguam negara tidak jelas. Saya harap itulah isu yang kita bangkitkan untuk perbincangan, dan saya harap saya dah menjelaskan keadaan dan kedudukan soalan Tuan Fegorian Fellow. Baik, terima kasih Fegorian Fellow untuk soalan itu. Seterusnya kita ambil soalan daripada Dino Syam dari Facebook. Assalamualaikum Tuan Hanif. Soalan pertama, jika sesuatu kes jenayah rasuah gagal dibuktikan di mahkamah, masih adakah undang-undang seperti ordinan darurat yang pernah digunakan untuk kes jenayah satu masa dulu atau yang seumpama dengannya untuk pastikan penjenayah tidak terlepas? Yang kedua, rayuan azilah telah ditolak Mahkamah Persekutuan. Boleh Tuan Hanif uraikan alasan mahkamah? Ya, soalan Dino Syam ada dua. Saya, Cik Saudara Azazi, dia orang ni pandai. Dia satu pasang soalan. Tak apa, kita cuba. Soalan pertama, dari segi sistem perundangan negara kita, kalau sesuatu kes dibawa ke mahkamah, maka keputusan mahkamah adalah muktamad.
Kalau mahkamah kata bebas, maka tidak ada mana-mana forum lain yang boleh membatalkan pembebasan itu menjadi sabitan. Tidak boleh. Baik. Cuma melalui mahkamah bicara, rayuan dan mahkamah persekutuan. Itu sistem mahkamah saja yang boleh mengendalikan. Ada perbetulan. Saya rasa saudara Dino Syam sebenarnya ordinan darurat tidak terpakai berkaitan dengan isu kebersalahan. Baik. Apa yang dirujuk oleh beliau adalah ya saya percaya beliau merujuk kepada apa yang sebelum ini dipanggil emergency ordinance, ordinance kecemasan, yang sebenarnya merujuk kepada menahan orang tanpa bicara. Ya, yakni kalau kita tak bawa orang ke mahkamah, maka kita gunakan ordinance tersebut untuk menahan. Kadang-kadang menghalau dia keluar daerah dan sebagainya. Ordinance kecemasan ini tidak wujud dah sekarang ni. Tapi kalau kita bawa ke mahkamah, maka kita tidak boleh lepas kalah pergi sana pula. Tak adil lah, itu bukan adil. Itu dah gangsterism. Pihak berkuasa melaksanakan gangsterism. Kalau kalah aja pakai benda lain, kalah aja pakai benda lain, tak boleh. Ya. Tapi kalau daripada awal kita mendengar ada aduan, saudara Mus dituduh membuat penipuan di Perlis, kemudian dikaitkan dengan penipuan di Johor, dikaitkan dengan penipuan di Kelantan. Scammer lah ni. Scammer. Tapi bukti lengkap tidak ada. Sama ada saksinya seringkali mati atau hilang. Jadi nak bawa ke mahkamah tak boleh. Tapi memang dipercayai dia memang ada kaitan. Jadi ditahan. Sekarang kita ada Prevention of Crime Act, POCA ataupun POTA. Kalau terorisme TOTA. Jadi di situ boleh ditahan tanpa bicara, tanpa pergi mahkamah. Ya. Tapi bila kita pilih pergi mahkamah dan tak dapat buktikan yang jenayah di Perlis, maka kita tak boleh tahan dia di bawah POCA untuk bawa dia untuk Perlis. Boleh kita bawa untuk Kelantan dan Johor. Itu lain sebab kita tak bawa lagi bicara di Kelantan dan Johor. Saya harap kita faham. Jadi saya nak betulkan tadi tentang keadaan fakta dan perundangan yang terlibat. Soalan kedua, rayuan Azilah. Sebenarnya bukan rayuan Azilah, saudara Dino Syam. Saya telah pun membuat satu penulisan di di Facebook saya pada hari semalam, siri 2404. Ianya sebenarnya adalah satu permohonan oleh Azilah yang dipanggil semakan. Sebenarnya Azilah telah kalah di Mahkamah Tinggi bertahun yang lalu. Kemudiannya di Mahkamah Rayuan, rayuannya telah pun diakaskan, dibenarkan, dan Mahkamah Persekutuan telah kemudiannya membuat keputusan bertahun lalu untuk mensabit Azilah dan Sirul. Tapi apabila keluar suatu SD, affidavit, dalam bentuk affidavit, minta maaf bukan SD, mengatakan kononnya baru keluar cerita daripada Azilah, mengatakan dia dibuat atas arahan Razak Baginda ada kaitan dengan Najib, ada juga kaitan Rosman dan sebagainya. Dalam affidavit ni, saya bukan nak mengulang di sini, saya cuma nak merumuskan. Dan dia buat permohonan untuk semak semula keputusan tu. Bukan rayu cuma sekali. Dan semak ni pun bukan sama dengan rayuan. Semakan bermaksud dalam keadaan di mana betul-betul ada ketidakadilan prosedur atau proses atau apa jenis ketidakadilan lain, rayuan itu tidak didengar dengan betul. Kita telah menyentuh benda ni pada bulan 9 tahun 2019. Pada masa permohonan dibuat, kita telah mengatakan apakah maksud keterangan segar untuk membatalkan sabitan melalui semakan. Azilah patut buktikan bahawa apa yang dia cakap melalui affidavit, yang mana ramai suka dengar ni, adalah keterangan segar yang tidak wujud pada masa perbicaraan atau pada bila-bila masa sebelum September 2019 bila dia buat affidavit tersebut. Dan mahkamah dengan betul, dalam pandangan saya, seperti yang kita sentuh tahun sudah, mahkamah dengan betul telah menyatakan apa yang Azilah cakap dalam affidavit sekarang ni adalah benda yang cukup sedia ada untuk dia cakap semasa pembelaan dipanggil di kotak saksi. Tapi Azilah memilih tidak bercakap benda ni di kotak saksi. Kenapa dia tak bercakap di kotak saksi pada masa itu? Apakah perbezaan? Apakah keadaan sekarang ni yang menyebabkan dia bercakap sekarang? Kalau dia kata pada masa itu saya diugut oleh contohnya sesiapa yang berkenaan, tapi ugut untuk bunuh, awak bila tak bercakap yang betul pun memang awak kena hukum gantung bunuh. Apa beza dia? Tak masuk akal. Faham? Jadi mahkamah menggunakan prinsip perundangan yang betul, iaitu kena ada keterangan segar. Yang betul-betul segar. Dan saya telah jelaskan, boleh lihat video saya di siri 38 bicara Najib Razak yang ada pada siri 2404. Tengok
7 minit diperjelaskan dengan lebih lengkap. Keputusan Mahkamah Persekutuan semalam untuk menolak semakan dalam pandangan perundangan saya adalah tepat dan betul, walaupun ramai di luar tidak puas hati. Yang tak puas hati adalah di atas kecurigaan anda, di atas ketidakpuasan anda, tapi ianya tidak mematuhi keperluan dan syarat perundangan. Jadi saya minta maaf. Baik, terima kasih Dino Syam untuk soalan itu. Produser ada soalan lagi? Okey, baik, Tuan Hanif, petisen rayuan SRC Najib Razak dan pelepasan kunan, perbincangan kita pada malam ini, rumusan daripada Tuan Hanif. Tapi sebelum tu, maaf, saya ada satu soalan special. Saya lupa. Sebelum pergi kepada satu ke dua? Satu. Okey, komen Tuan Hanif tentang tindakan saman yang dikeluarkan oleh pengundi di Gombak kepada Azmin Ali. Maaf kalau saya bertanya dalam episod ini kerana saya masih terlintas. Pandangan Tuan Hanif bagaimana? Sebab saya ada terbaca Tuan Hanif menulis mengatakan bahawa itu merupakan salah satu pada titik tolak kepada pengundi untuk bertindak sekiranya MP mereka ataupun wakil yang mereka calonkan telah memungkiri janji dan sebagainya. Jadi bagaimana? Mungkin sedikit perkongsian daripada Tuan Hanif sebelum kita berakhir. Ya, secara ringkas memang betul. Sekarang ini kita tahu dari segi perlembagaan dan perundangan, tidak ada peruntukan yang menghalang mana-mana ahli Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri daripada melompat parti sehingga bubarkan kerajaan. Seperti yang berlaku pada 1 Mac. Jadi bagi rakyat yang mengundi atas dasar parti, mereka yang mengundi atas dasar parti, mereka betul dalam menganggap mereka telah dikhianati. Dan mereka rasa mereka perlu keadilan. Tak memadai untuk menunggu 5 tahun untuk PRU akan datang. Sebab mereka yang mengkhianati ni, yang berjanji untuk berlawan dengan Barisan Nasional, terutamanya berkaitan dengan kleptokrasi, kini dinampak berpasangan dengan UMNO dan PAS untuk membuat kerajaan. Jadi untuk mereka yang menganggap khianati, dia tidak ada remedi perundangan sekarang ni. Dia tidak dapat mengosongkan kerusi. Kerusi masih kekal dengan dia. Kerajaan berubah. Jadi dari sudut itu, kerana tiada peruntukan undang-undang, maka apa yang dibuat oleh 10 pengundi Gombak ni tepat pada masanya untuk minta mahkamah nilaikan. Bolehkah mereka sekurang-kurangnya dapat dipuaskan hati dalam mengambil tindakan terhadap pengkhianat untuk memperolehi pampasan ganti rugi. Soalnya bukan soal duit. Soalnya adalah prinsip. Maksudnya macam mana nak ajar pengkhianat-pengkhianat ni jangan lompat. Nak tunggu ada peruntukan perlembagaan, nak tunggu ada undang-undang anti lompat parti, siapa yang nak gubal? Mereka juga. Melainkan dibuat di bawah undang-undang darurat politik seperti yang telah kita bincang oleh Kebawah-Duli Agong melalui nasihat jawatan kuasa, itu cerita lain. Tapi kalau harap parlimen untuk mereka yang nakkan peluang untuk lompat bila dia orang perlu lompat. Jadi bagi saya yang saya sentuh secara tepat dirumuskan oleh Saudara Zawazi tadi adalah inilah titik tolak peluang untuk kita cabar segala jenis kejahatan dalam sistem tadbir urus negara, supaya pihak-pihak yang mempunyai niat-niat jahat seperti ini fikir 2 kali. Dan kalau mahkamah berpuas hati bahawa orang yang menyaman tu dapat buktikan bahawa nombor 1, mereka pengundi di Gombak. Nombor 2, memang boleh buktikan mereka memang mengundi Azmin Ali. Dan ketiga, buktikan mereka mengundi kerana janji-janji Azmin Ali untuk melawan kleptokrasi dan tidak akan bersama dengan orang-orang kleptokrasi. Kalau dapat buktikan ini, bahawa itu sahaja sebab mereka mengundi, dan mahkamah yakin, maka mahkamah boleh kata bahawa dibuktikan Azmin Ali telah memecah tanggungjawab amanah yang diletakkan oleh pengundi. Dan bergantung pada mahkamah nak bagi ganti rugi RM1 ke, RM1,000 ke, RM500,000 bukan soal duit. Tapi kalau nilai dia tinggi, maka pengkhianat-pengkhianat yang fikir poket mereka sendiri akan khawatir mereka dikenakan ganti rugi berpuluh-puluh juta. Dan itu boleh menghindarkan orang melompat parti selepas ini. Saya juga berharap ramai di luar yang berada di kawasan-kawasan lain, contohnya Paguh, yang merupakan salah satu individu yang menggagalkan kerajaan, mandat rakyat pada 1 Mac. Saya harap orang di Paguh yang mengundi, kalau mereka mengundi Tan Sri Muhyiddin Yassin pada masa itu atas dasar yang sama, maka mereka berkumpullah ramai-ramai, pergilah jumpa dengan peguam di kawasan anda sendiri
Dan saya yakin ramai peguam yang akan mengambil tindakan ini dan kesnya ataupun rentetan peristiwanya asas undang-undangnya sama macam Azmin Ali. Begitu jugalah dengan kes-kes ataupun yang lain, Rina Nornya contoh, dan sesiapa wakil rakyat yang telah lompat, Zuraidah dan sebagainya. Buatlah apa yang patut. Ajar kalau mereka salah, ajar mereka. Jangan saat semata-mata duduk di kedai kopi dan merungut. Betul. Kita patut lebih produktif, proaktif melaksanakan hak kita sebagai rakyat. Kalau wakil rakyat kita menjahanamkan amanah kita, kita patut mengajar dari pelbagai sudut. Sama ada melalui peruntukan yang ada, dan kalau peruntukan tiada sekarang ni, tindakan undang-undang yang wajar. Tapi jangan buat semata-mata gilakan duit, sebab pampasan tidak ada nilai yang sewajarnya dengan amanah yang dipecah di sini. Baik, terima kasih Tuan Hanif untuk jawapan soalan saya itu. Baik, 1 minit Tuan Hanif untuk kesimpulan perbincangan kita pada malam ini, silakan. Ya, secara ringkasnya berkaitan dengan Najib Razak dan petitionnya, saya cuma nak nyatakan kepada orang ramai di luar bahawa bicara rayuan belum bermula. Dan marilah kita sama-sama sabar menunggu bicara pada 15 Februari kelak. Dan nescaya mahkamah akan membuat keputusan dalam pandangan jujur saya, berpandukan kepada keterangan dan fakta. Ya, itu yang pertama. Tentang Kunan, seperti yang saya nyatakan tadi, panjang lebar kita bincang. Untuk rumusan, saya berharaplah dan saya merayulah kepada pihak peguam negara. Tolonglah kembalikan persepsi rakyat kepada sistem keadilan. Bukan salah untuk pihak peguam negara tarik balik mana-mana pertuduhan. Tapi bila tarik balik, kena ada asas yang sah dan kena dijelaskan dengan lengkap supaya tidak menimbulkan tuhmahan. Itulah harapan saya demi negara. Baik, terima kasih Tuan Hanif untuk perbincangan pada malam ini. Alhamdulillah, itu dia pencerahan yang diberikan oleh pengamal perundangan kita Tuan Hanif Katri Abdullah pada malam ini dalam bicara mahkamah dengan tajuk Petition Rayuan SRC Najib Razak dan Pelepasan Kunan. Saya berharap juga kepada sahabat-sahabat di luar sana terus memberikan ruang kepada diri anda untuk bertanya apa saja persoalan yang anda ingin bertanya, mungkin pada episod-episod akan datang, ataupun di ruangan komen di FB Tuan Hanif sendiri, Tuan Hanif Katri Hanif Katri. Anda boleh tengok pelbagai kupasan ataupun pernyataan-pernyataan buah fikiran dari sudut perundangan yang diberikan oleh Tuan Hanif Katri. Apapun, jangan lupa untuk temu janji kita, insya-Allah minggu depan kita akan bersama lagi, sama ada dari sudut dalam rancangan antara politik dan undang-undang ataupun mungkin dalam bicara mahkamah. Kita kembali semula. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian yang anda berikan kepada kami. Terima kasih kerana menjaga tutur bicara. Terima kasih untuk sokongan yang anda berikan kepada kami di Jom Channel. 348,000 subscriber sekarang ini, sama-sama kita menaikkan. Dan terima kasih atas kepercayaan yang anda berikan kepada Jom Channel untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anda. Boleh dikatakan setiap malam, kalau bukan talk show, kami berikan setiap hari kepada anda berita-berita yang segar, tepat dan adil untuk anda pertimbangkan. Baik, itu saja untuk malam ini. Terima kasih Tuan Hanif. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Tanpa gundah ganjara, bicara mahkamah melabuhkan tirai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita jumpa lagi insya-Allah.